Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya ada satu berkenaan dengan ini malam semalam jam 10.26 hampir lebih kurang ada user yang entry GBP CAD. Boleh nampak GBP CAD ada signal buy, GBP buy dan CAD sell. So entry dia ialah dekat GBP CAD, iaitu buy GBP CAD. Masalah yang pertama ialah 1, 2, 3, 4. Okay. Untuk kes malam semalam 4 bottom 4 top. Kalau kata boleh, bila mana kita nak trade, yang pertama sekali pastikan kita gandingkan antara dua macam mana nak cakap yang top dengan bottom. Jangan top dengan top. Macam tu cara dia. Pastikan buat macam tu. Macam contoh GBP dengan USD, Euro, JPY dan CHF. Okay, maknanya GBP, USD tak keluar. Okay, Euro pula keluar signal buy, so tak boleh. NZD pun tak boleh. CAD pun tak boleh sebab itu top. Okay. And then kalau kata kita pergi dekat Euro pula, Euro signal buy, AUD. Okay. Euro signal buy, AUD sell. Okay, yang ni cantik. Euro AUD. Nah, yang ni cantik. Euro AUD. Kemudian NZD ada tak? Okay, NZD pun ada, CAD pun ada. Maknanya Euro AUD, Euro NZD dan Euro CAD tu cantik. Tapi macam mana pun nanti saya akan explain macam mana cara bila mana top currency ni. Macam contoh dua currency NZD dengan CAD, NZD, CAD dan AUD ni antara currency yang telah pun menghampiri kepada max. Makna kata kemampuan maksimum bagi sesebuah mata wang untuk dia terus dominan dalam pasaran. Macam mana kita nak tahu bila mana dia dah max? Bila mana jumlah kontrak dia, boleh tengok yang kat bawah ni 65, buyer 63, kan? Dan dia berada antara, normally kalau kata dalam keadaan market yang normal lah, dia akan ada 3 top, 2 medium, 3 bottom. Normally macam tu. Kita ada 8 major currency 3 top, 2 medium, 3 bottom. Normally macam tu. Tapi untuk keadaan malam semalam, dia top dengan bottom je. 4 top, 4 bottom. So ini keadaan yang orang kata apa, abnormal lah. Dia bukan luar jangka. Ada juga keadaan ni berlaku. Tapi keadaan ni dia kata abnormal lah. Baik. Jadi tadi saya dah terangkan berkenaan macam mana kita nak trace satu-satu currency tu maksimum. Okay. Masalah dia kalau kata kita berpandukan kepada screenshot ni, dia jadi macam susah sikit lah. Pasal apa, saya hanya ada option untuk menerangkan dua sahaja, iaitu max dan minimum. Okay. Itu dia berkenaan dengan maksimum. Kontrak 65, buyer 63 dan dia among top 3 ataupun top 4 dalam currency tersebut. Okay. Macam GBP pula, kontrak dia 52, manakala demand bagi GBP ialah sebanyak 37 dan value dia ialah yang paling tinggi. Mana kata dekat sini, okay, 52 ni kita nak kena tahu half of the contract. Itu yang pertama. Kita nak kena tahu. Sekiranya satu-satu kontrak ni dia duduk lebih rendah daripada total contract. Okay, macam contoh 52 kalau separuh maksudnya 26. 37 ni masih lagi lebih tinggi daripada 26. Jadi kemungkinan untuk dia strike ke atas tu ada. Macam mana pun benda ni memerlukan pemerhatian yang berterusan lah. Macam contoh AUD 64, 61 tapi dalam top 4 ni dia yang paling rendah, iaitu 87. Okay. Makna kata kalau kata kita nak berikan perhatian, kita kena tengok GBP dan CAD. Baik. Malang sekali bila mana saya dah tengok semalam, satu benda yang saya terlepas pandang. Okay. Apa yang saya terlepas pandang ialah user ni tadi dia trade dia menggandingkan max currency dengan second max currency, runner up dia. Yang tu yang saya terlepas pandang. Tapi tak apa, tak ada masalah. Sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk trade menggunakan maximum punya situation based on technical.
Baik. Jadi sekarang ni saya berpandukan kepada H4 jam 10.26. Semalam jam 10.26. Jadi kita buka M5 dulu. Okay. Saya zoom out. Saya masukkan period separator. 10.26. Kejap, saya ambil H1 dulu. Ini jam 10 lah ni. Yang panjang ni. Yang panjang ni jam 10. Kita tengok time dia dulu. Maknanya 17. Maknanya 17.26. Saya kena check dekat 17.26. Okay. 13, 16, 17, 2.30, 25. Okey, maknanya dekat sinilah. Maknanya dekat sinilah. Jam 10.26 tu maksudnya dekat situlah. Okey. So saya pergi dekat H1. Jadi dekat situlah. Sebab saya nak buat marking. So saya tak nak nanti korang terganggu. Baik. Yang pertama sekali, bila mana kita nak buat marking, yang pertama sekali, bila nak buat marking, bila nak trade menggunakan data, pertama sekali saya akan tengok pada H4. Ini rutin yang saya buat lah bila mana nak scalping. Saya akan tengok pada H4. Okay, dekat sini ada RBS. Okay. Then dekat bahagian bawah ni pula ada support kat bawah ni. Okay. Kat bahagian bawah ni ada support. Okay, selesai kat situ. Jadi saya hanya akan fokus pada dua kawasan ni sahaja. Yang ni saya padam. Saya akan fokus pada kawasan ini dan juga kawasan ini sahaja. Saya cuba sebenarnya buat screenshot satu, tapi macam rumit sangat lah, saya tak boleh nak buat sebab dia kena buat by screenshot kan, jadi pening. Okay. Yang ni ada satu RBS kat sini. Background technical masing-masing tak sama. Jadi kalau kata ada cara lain, silakan, tak ada masalah. Kita hanya menyediakan data sahaja dan kita berikan ruang untuk preview sebab kita tak nak bila orang dah guna dan nak ada isu tak boleh pakai ke apa ke. Saya tak nak macam tu lah. Macam mana pun kalau kata boleh, guna data dan tapis dengan teknikal masing-masing dan pastikan guna broker yang betul. Gunakan broker yang menawarkan spread yang nipis dan commission yang rendah. Ada je broker yang diura-urakan bahawa sesuai untuk scalping dan sebagainya, tapi spread tinggi, commission pun tinggi. Yang tu yang saya sakit hati. Saya dah terkena. Sebelum saya start benda ni, saya dah try agak banyak broker. Sakit hatilah. Okay. Baik. So sekarang ni saya dah tanda daripada RBS turun ke support, saya dah tanda. Selesai. Dan saya akan turun. Bila mana dah tanda RBS, SBR, apa benda semua, apa-apa marking yang korang nampak lah, dan saya akan terus turun pada time frame M5. Baik, untuk entry saya akan menggunakan time frame M5. Sekarang ni okay, kita tengok support yang pertama dulu. Actually bila mana 10.26 tu tadi, lebih kurang lah kawasan ni, lebih kurang dia dah turun lebih rendah daripada kedudukan RBS H4 dah sebenarnya. Okey. Sekejap saya buka H1 balik saya buka M5 ni dia. Ni M5, so saya haluskan lagi supaya dia align dengan M5 punya ni support. Okey, M5 kat sini. Okey, dan yang ni pula, yang ni tak ada support kat sini sebab apa? Yang ni biru dengan biru. So yang ni tak ada support. Visualization untuk M5 ni saya padam lah. Okey. Jadi yang ni sahaja. Baik.
Sekejap. Okey, baik. Sekarang ni, kalau kata kita nak entry pada support yang pertama ni, boleh. Tapi tak tahulah kalau ada yang buat buy apa? Buy stop ke apa ke benda, buy limit ke apa ke kan. Nanti macam tak trigger ke apa ke, tapi at least 21 pip lah lebih kurang. Synchronization daripada H1 turun pada M5 dan kita boleh dapat on spot macam tu. Okey, sekarang ni kalau kata nak entry pada M5, masalahnya ialah boleh entry dekat sini. Boleh entry, tak ada masalah. Support ni support H4, support H1. Tapi tolong kekalkan dalam keadaan scalping. Pasal apa? Untuk time frame M5 sendiri, dekat sini actually tak ada support. Sebenarnya tak ada support. Yang tu yang membuatkan dia jadi bahaya. Okey, itu masalah dia sekarang ni. Daripada H4 turun H1, turun ke M5. Actually untuk M5 situ tak ada support. Jadi kalau nak entry buy boleh, tapi kena pastikan betul-betul hit and run ABC, asal biru close. Okey, baik. Jadi itu dekat part yang atas ni selesai. Semalam jam 10.26 malam. Okey, dengan keadaan yang mana dua-dua currency menghampiri kepada maksimum. Okey. Okey, kat sini. Okey, dua-dua currency menghampiri kepada maksimum. Okay. Boleh cubalah kalau kata kalau kata ada kesempatan, boleh cuba untuk ambil time frame daily punya marking. Okay. Lebih kurang macam tu. Dan turun pada H4. Okay. Yang ni H4 belah bawah ni. So saya kecilkan dia lah. Saya kecilkan dia untuk H4 punya support. Dan seterusnya saya kecilkan lagi turun pada H1 punya support. Okay, H1 dah okey dah lah. Okay, so ni H1 selesai. Dan turun pada M5. Selesa dengan entry M5 lah. Tapi kalau kata ada yang selesa dengan time frame M15 ke apa ke, yang tu terpulang, tak ada masalah. Okay. Sini ada dua support satu dekat sini, kawasan ni. Okay. Satu lagi yang ni kita ambil yang kat belakang ni lah. Kita ambil yang kat belakang ni. So yang ni synchronization daripada time frame daily sampai M5. Yang ni. Okay. Macam tu. Baik. Sebab dia maksimum tau. Dia maksimum. Nampak? Okay. Ini apa yang berlaku. First touch dia naik ke atas. So sini actually 15 pip. Sini boleh makan 6 pip. Sini boleh makan 7 pip. Yang ni mungkin dia nak cari belah bawah ke apa ke, tak tahu. Saya pun tak buka data lagi. Okay. So kalau kata nak entry, saya sarankan supaya entry menggunakan pasangan yang betul lah. Menggunakan pasangan yang betul. Macam contoh mana yang ni kot kalau tak silap saya. Ni kot, yang ni kot. Yang ni lah. Okey. Macam contoh tengok top 4. Yang ni bottom 4. Dia besar sangat kan. Okey. Ni macam ni okey contoh. Yang ni 98, lepas tu kita ada top 3, lepas tu kita ada mid 3. Ni 4 yang mid lah. Kita boleh kata 4 lah mid. Yang ni kita consider mid sekali lah. Yang ni top. So kalau kata nak sell CAD, dengan CAD kita target nak sell tapi kena ingat bila mana currency tu max, so kita fokus pada support dan resistance. Kita fokus pada support dan resistance. Okey, nampak? Yang ni pun walaupun dia max, dia masih lagi keluar signal buy. Itu yang jadi masalah. Okey. Okey, tengok lagi mana ada yang ada signal. Ni almost top 3, tapi sebenarnya jarak dia agak besar juga ni. 72, 71, 95. Besar juga tu, masih lagi besar jarak dia. USD buy, Euro sell. GBP sell.
Kalau kata macam ni, contoh pukul 10. Sekejap, kita tengok pukul 10 lah, senang. Dia genap kan. Ni pukul 10. Okay, USD by Eurocell. Euro dah memang bawah. CHF cell, CAD cell. Okay, so saya ambil USD, CAD jam 10 jam 10 malam Ni contoh Saya pun tak tahu macam mana keadaan chart tu. Okay. Jam 10 malam tadi pukul 15 lah waktu server sini. Okay. Pukul 11 waktu server. Ni pukul 10. Mana pukul 10. Sini open. Sini close kat sini. Okay. Baik. Sekarang ni H4 kat sini. Ni tak ada technical. Technical dia tak cantik. Ni masalah dia. Nampak? Technical dia tak cantik. In between pukul 10 tu. Okay. Sekarang pukul apa? Pukul 8. 8, 7, 6, 5. Saya kira 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, pukul 10. Baik. So pukul 10, contohlah saya nak aim yang ni untuk buy. Tapi sekarang ni cerita dia pukul 10 lah. Sekarang ni cerita dia pukul 10. Okey, macam yang tadi. Mana pukul 10? Ini 10.26. Sekejap. Pukul 10. Okey. Ni kot yang tadi kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah pukul 10. Ni. Bukan. Tak keluar. Bukan. Yang ni. Buy USD, CAD keluar signal sell. Okey. Pukul 10. So sekarang dekat sini pukul 10 open. Okey. Kita akan tengok technical dia. Okey. Baik. So sini ada RBS kat sini. Tapi ni tengok H1 ni. Patutnya kena tengok H4 dulu. Sini H1. Sini pun sama. H1 kat sini. Okey. Sini pun sama. H1. Okey, selesai. Dan kita tengok H4 macam mana. Okey, H4 dekat sini dia ada support kat sini H4. Maksudnya angka yang boleh bertelur. Okey, kita tengok H1. Emas. Padam dulu. Emas. Ini saya padam. Angka. Ini H4. H ni apa? Telur. Okey, ini H4. So saya tanda macam ni. Sekejap, sorry. Saya ambil ni. Okey. Okay, dia berada dalam kedudukan time frame dia dalam kedudukan zone support untuk H4. So saya ambil lah. Okey, macam tu. Baik. Sekarang ni kita tengok start pukul 10, signal tu pukul 10. Dalam masa yang sama boleh nampak sini ada satu support. Okey, dan RBS ni berada dalam kedudukan support tu tadi. Baik, kita tengok first stop dia. THE maksudnya apa? Tu dia. So first stop dia dekat sini. Okey. Dia turun. Dia turun dan situ dia ada naik balik. Tidak nampak shadow tu panjang tu kan. So sini boleh makan juga, tak ada masalah. Based on signal tu sendiri. Based on signal jam 10.
Sekarang ni kita tengah bercakap pasal jam 10 malam ni. Okey. Sekarang ni bila mana currency tu belum berada dalam kadar maksimum, dia belum berada pada kadar maksimum. Jadi ada possibility yang mana dia akan reflect, dia akan respect pada zone SBR dan RBS. Ada kemungkinan besar hal itu akan berlaku. Baik. Ni RBS H1. Tengok kat belakang sikit. So atas ni ada satu, atas ni ada satu, tapi saya suka yang ni sebenarnya. Sebab dia daripada previous structure. Ni M5 punya RBS lah, tapi saya just tarik macam tu lah. Malas nak marking dah pakai pakai trendline kan. Bila kita tengok kenaikan dia. Dekat sini nampak? Puan ni apa? Miskin. Nampak kenaikan dia. Bila mana dia dah turun dan dia naik balik, so dekat situ bolehlah 7 pips. Okey. Bila mana entry berdasarkan kepada signal yang macam ni dan dia bukan berada dalam kadar maksimum, dia akan respect pada advance marking iaitu SBR dan RBS. Tapi kena ingat yang mana kita scalping. So kena jelas betul-betul. Jangan nak ni sangat nak hold, nak itu, sebab ada setengah trader dia dah buat plotting. Ini saya cerita pasal yang daripada technical badak lah. Ada setengah trader yang dia dah buat plotting, itu, ini, apa benda semua. Bila dah buat plotting dan cuba nak masuk, nak swing, nak intra dan sebagainya. Sebab bila mana kita scalping, lot kita berbeza, persediaan kita untuk emosi juga berbeza, kita punya expectation untuk gain juga berbeza. Ya, saya faham. Dengan entry lot size yang besar, sekiranya berlaku sharp entry dan seterusnya market ikut macam mana yang floating tu berlaku, walaupun sekadar entry tu pada time frame H1 punya floating, memang sedap, betul. Contohnya macam ni. Dia naik dekat atas resistor ni, zap, dia turun ke bawah kan. Katakanlah setakat ni je, tak payahlah sampai bawah ni. Okey. Naik atas ni, masuk entry 10 sen lah katakan contoh. Sampai dekat sini saja dah 695 kan. Lebih kurang dalam 60 dolar ke berapa ke, kalau tak silap saya lah. Saya faham, memang betul. Tapi let's say macam contoh dalam keadaan yang mana dia dah turun dan dia naik balik ni, kan. Jadi benda tu pun dah cukup goyang dah sebenarnya kalau orang yang tak tahan. So mentality untuk scalping, intra dan swing tu berbeza. Jangan sampai dia menghancurkan konsistensi yang korang ada sekarang. So saya harap video ni bermanfaat, insya-Allah. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Teruskan ke hadapan, tampil dengan soalan-soalan, tak ada masalah. Dan ada yang tanya nak expand lagi sistem ke apa ke. So far sistem untuk scalping alhamdulillah ada 3 jenis. Yang pertama scalping based on demand, scalping based on value, scalping based on satu lagi tu full margin yang saya khususkan untuk full margin sahaja. Okey. Tapi full margin ni dia susah sikitlah. Pasal apa? Nak dapat satu signal full margin tu pun cukup seksa nak nunggunya. Itu yang payah full margin ni. Okay. So saya tak nak ni lah. Sebab kita nak tengok benda tu sentiasa running dan ada signal. Sebab kita nak tengok, kita nak kenal pasti error lah. Kita nak minimizekan error. Kita nak filter lagi kalau boleh, insyaAllah. Seterusnya saya dah ada sistem untuk intra dan swing. Okay. Tapi saya masih lagi kekal dalam keadaan yang macam ni bukan sebab apa. Sebab sebenarnya niat asal ialah untuk menggunakan pada diri sendiri. Tapi saya ada seorang partner. Dan partner saya nasihatkan, sekiranya benda ni dia boleh membawa manfaat kepada umum, kenapa tidak share? Kan? Dan saya pun ada bincang dengan dia semua. So dia pun, yelah, dia kata lebih baik share lah. Janganlah makan seorang, tak baik benda semua kan. So sebab saya tak nak bagi komitmen untuk mengajar. Sebab saya dah ada satu lagi grup, iaitu grup Badar. Jadi terpulang pada tuan-tuan, sekiranya berminat teruskan, boleh duduk je dalam channel, tak ada masalah. Kita akan start official bulan 9 nanti, insya-Allah. Dan
memang saya tak handle kelas. Untuk data saya tak handle kelas. Sebab saya sendiri pun tak tahu macam mana lagi nak ajar data. Saya pun kalau kata saya nak terangkan pada student, saya akan terangkan daripada aspek teknikal. Yang betul-betul trade by using the number, data semata-mata. Saya pernah buat live lah dekat diorang. Saya tunjukkan yang mana memang boleh trade by data, memang boleh. Cumanya nak dapatkan kefahaman sampai ke peringkat itu mungkin agak susah. Pasal macam saya terangkan pada diorang, okey. Contoh okey, nombor ni 105909298. Kalau kata macam contoh dekat candle, kita boleh beza. Yang ni biru, yang ni merah, yang ni merah, yang ni biru. Contoh. Macam contoh USD sekalipun, kan? USD ada masa dia dekat base, ada masa dia dekat code. So nak membezakan nombor tu mana jantan mana betina pun susah, kan? Apatah lagi nak trade. Kalau candle senang, kita boleh bezakan biru dan merah. Sebab tu saya just provide data, saya bagi explanation sikit-sikit. Tak ada paksaan, korang nak pakai, korang pakai, korang rasa membantu, alhamdulillah, teruskan. Ada soalan saya cuba jawab, tapi kalau kata nak mengajar data, mungkin tidak. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk setakat ni, insya-Allah. Sekiranya ada soalan, ajukan, tak ada masalah, insya-Allah saya cuba untuk jawab, tapi saya akan cuba kaitkan dengan teknikal lah. Saya tak boleh jawab data semata-mata lah, takut nanti lagi tak faham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.